Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini merupakan siaran tertunda. Sepatutnya juzuk 11 saya nak sampaikan ni, sepatutnya sampaikan semalam lah. Ini semalam ada masalah kesulitan yang terdapat di dalam. Kita tunda hari ni dan insyaAllah juzuk yang ke-12 kita akan bincangkan malam ni, insyaAllah. Sebelum tu, jom kita ramai-ramai kita flashback tadi apa yang Fatih sampaikan dalam juzuk yang ke-10 ya. Juzuk yang ke-10 iaitu mengagumi surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Al-Anfal dan surah At-Taubah. Dalam surah Al-Anfal, ni cerita tentang peperangan apa? Tentang apa? Badar ni satu peperangan yang signifikan lah. Walaupun peperangan berskala kecil memakan masa yang ringkas dalam 3 jam dah habis. Tapi satu peperangan yang paling signifikan dalam sejarah Islam kan. Kalau kita nak tengok kaitan antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Kalau surah Al-Anfal ni berkisahkan dalam peperangan Badar, yang manakala dalam surah At-Taubah ni berkisahkan tentang peperangan Tabuk. Jadi kita tengok dalam surah Al-Anfal yang Fatih ceritakan itu, yang mana kekuatan orang Islam tu sikit kan. Sikit, tak ada senjata, aku bekalkan tangkai-tangkai tamar kan. Kemudian tak ada kuda, tentera berkuda sikit lah. Kita sikit menentang 1000 yang kelengkapan senjata dia sebelengkap. Tapi dengan izin Allah, tentera Islam menang kan. Tapi yang main point ni nak cakap kat sini dalam surah Al-Anfal ni, tentera Islam waktu tu kelengkapan sikit, kekuatan lemah, tapi mereka berusaha sehabis baik dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Dan kemudian Allah membantu mereka sehingga kan mereka menang. Maksudnya dalam perang Tabuk pula, perang Tabuk ni, ni kaitan lah. Ini lah yang kita bincangkan dari minggu-minggu kan. Kaitan antara satu surah dengan satu surah yang lain, yang mana Allah menyusun surah-surah ni ada hikmah dia. Kita tengok surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Surah At-Taubah berkisahkan tentang perang Tabuk. Perang Tabuk ni peperangan yang akhir sekali disertai oleh Rasulullah. Kalau perang Badar tadi, peperangan yang paling awal. Anfal paling awal, perang Badar dalam surah Anfal paling awal, perang Tabuk dalam surah At-Taubah peperangan paling akhir. Tengok dalam peperangan Tabuk ni, tentera Islam paling ramai dalam sejarah. Itu lebih kurang 30,000 orang kan, 30,000 orang. Okay. Tapi pada awalnya dalam peperangan Tabuk ni tentera Islam hampir kalahan. Kita tengok dalam surah At-Taubah juga dia menceritakan tentang peperangan Hunain. Mana dalam peperangan ni tentera Islam ramai. Tapi yang tak moleknya, yang Allah nak kita ambil pengajaran dari kisah ni bila tentera Islam ramai kan, tentera Islam mula lahirnya perasaan ujub, rasa bangga kan. Aku sekarang tentera Islam dah ramai, confirm menang kan. Dan mereka hilang rasa tawakal kepada Allah, Dan lagi satu, walaupun mereka ramai, kita tengok nanti kita akan bincang lagi. Walaupun mereka ramai, tentera Islam itu terdiri daripada golongan munafik. Golongan munafik ni, dia orang tak nak berperang sebenarnya. Mereka pergi dalam keadaan terpaksa. Lepas tu bila dalam perjalanan ke medan perang, mereka melarikan diri kan. Itu keadaan mula pecah kecil di situ. Kalau tanpa bantuan Allah, kalau tak ada orang yang bertawakal kepada Allah waktu tu, Islam akan kalah. Okay. Itu signifikannya antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Ini berkaitan dengan dan seperti yang Fatih cerita surah At-Taubah ni banyak menceritakan tentang taubat. Dan surah At-Taubah ni dia tak ada bismillah kan. Nak menampakkan waktu surah ni diturunkan, Allah sedang muka kepada orang munafik dan orang kafir sehingga kan mereka ni tak layak untuk mendapat kasih dan sayang Allah. Itu apa yang dibincangkan oleh Fatih Ibu Hari. Okey. Coba.
Tapi kita ingat yang surah Taubah ni, dia berkisahkan tentang peperangan Tabuk yang mana waktu tu ramai orang munafik kan, orang munafik. Okay. So surah Taubah ni Allah mengetuk, mengecam apa macam kata Allah mengetuk, Allah mengecam dan Allah mengancam orang-orang munafik kan. Orang munafik juga orang-orang yang sambil lewa dalam memperjuangkan Islam kan. Orang yang tangkap muat je dalam memperjuangkan Islam kan. Allah bila Allah mengetuk, bila Allah mengecam mereka, bila Allah mengancam mereka dengan ancaman-ancaman neraka semua kan, Allah bukan banyak nak menzalimi mereka. Allah nak mereka sedar yang mereka membuat kesilapan dan Allah inginkan mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah tujuan surah Taubah ni. Kita tengok dulu, kita tengok ayat-ayat yang signifikan yang kita bincangkan. Okay. Tadi kita bincangkan yang mana dalam perang Hunain kan, peperangan yang mana tentera Islam tu hebat. Tentera Islam tu dikatakan hebat lah sebab kelengkapan tentera dan juga bilangan yang ramai kan. Tapi Allah menegur lah, Allah menegur dengan sifat-sifat wujud orang Islam ni. Istimewanya Allah ceritakan lah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25. Sungguh telah menolong kamu orang mukmin di medan perang, dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kamu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgar. Sebab mereka ramai, tapi mereka hilang rasa tawakal kepada Allah. Berbanding dalam peperangan Badar yang mana tentera Islam sikit, tapi rasa tawakal mereka membuahkan kemenangan. Jadi di situlah kita nak ambil pengajaran yang mana apa saja yang kita buat, apa saja yang kita buat jangan sekali lupa lah. Juga kalau kita study pun, kita study pagi, petang, siang, malam kan, kalau lah kita tak bertawakal kan, semata-mata berbekalkan kita punya kudrat semata-mata, tak mungkin kita akan berjaya. Okay. Sebenarnya kita nak kaitkan lah antara surah At-Taubah dengan orang munafik. Sebab kita bincangkan tadi yang mana surah At-Taubah ni tujuan dia nak mengetuk orang-orang munafik kan. Bila Allah mengetuk tu sebagai tanda kasih sayang Allah, supaya Allah nak mereka sedar yang mereka tidak tersesat. Okay. Tengok surah Taubah ayat yang ke-24 kan. Untuk kita singkat balik, kita cuba keluar apa yang orang-orang munafik ni buat kan, sehingga Allah mengecam mereka kan. Okay. Orang munafik ni ciri-ciri dia apa? Ciri-ciri orang munafik apa? Dia kata dusta. Dia Kata dusta. Kata dia cakap dia dusta. Depan kata dusta. Dia cakap dusta. Bila dia amanah, khianat. Tak tepati masa. Bila berjanji tak tepati. Bertengkar. Baik, betul lah, bertengkar. Senang cerita orang munafik ni dia banyak alasan lah. Beralasan dia berpura-pura kan, depan lain, belakang lain lah. Itulah senang cerita orang munafik kan. So zaman Rasulullah banyak orang munafik kan. Even kalau ingat peristiwa peperangan peristiwa Hadisul Ifki, iaitu peristiwa Aisyah difitnah kan. Itu yang menyebarkan fitnah tu ialah orang munafik kan. Abdullah bin Ubay yang menjadi dalang kan. Ni antara orang munafik yang famous lah. Okay. So surah Taubah ni Allah nak menegur orang munafik kan. Bila datang seruan perang kan, apa yang mereka buat? Mereka menimbulkan banyak alasan kan. Tapi alasan-alasan tu dengan niat sebenarnya dia orang tak nak join pun. Dia orang tak nak join kan. Even kalau kita tengok dalam peristiwa perangan Tabuk ni, orang munafik ni dah tak nak join, banyak alasan. Jadi bila dia join, dia duduk baris sampai belakang ni. Bila peperangan bermula, dia orang melarikan diri. So ini adalah orang munafik. So Allah menegur mereka dalam surah Taubah ni. Jadi kita baca surah Taubah ayat yang ke-24. Teruskan terjemahan di sini.
Ini ayatnya Allah tujukanlah kepada orang munafik. Katakanlah jika bapa-bapakmu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, kan, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu perhatikan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai pada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah memberi keputusan. Sebab ini suatu kecaman yang keras lah. Allah kata kepada orang munafik, kalaulah apa yang kamu usahakan, harta kamu, rumah kamu, anak-anak kamu, perniagaan kamu semua lebih kamu sayangi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu kan. You wait and see. Tibalah nanti ke akhirat aku putuskan apa yang layak untuk kamu kan. Tengok harinya kita sama ada kita sedar atau tak, kita dalam konteks yang sama dengan orang munafik kan. Kita tengok dalam situasi kita kan, katakanlah pada diri kita kan, adakah pelajaran kamu kan, kerja kan, esok kita dah kerja kan, dah ada anak kan, adakah anak kamu, harta-harta kamu, perniagaan kamu kan, jawatan yang kamu pegang dalam syarikat-syarikat kamu, lebih kamu sayangi daripada memperjuangkan agama Allah, kamu tunggulah, kamu wait and see, tunggulah ke akhirat nanti aku beri keputusan. Waktu tu dah terlambat lah. Katakanlah, kalau tadi kita main FIFA kan, katakanlah kalau kamu main FIFA tu lebih kamu suka berbanding solat kepada ku, tunggulah nanti Allah akan bagi penentuan. Allah mengancam bukannya ni Allah nak menzalimi kita kan. Allah nak kita sedar. Kalaulah kita tak sedar, kita lah yang rugi kan. Allah tak berniat nak merugikan kita, bahkan kita yang merugikan diri sendiri. Okay. So teguran Allah ni bertujuan nak menyedarkan orang-orang yang malas berjuang kan. Orang-orang yang malas, dia dah tahu kesedaran untuk berjuang kan, kesedaran untuk menyampaikan kebenaran. Kita dah bertu lah. Dah 10 juzuk, 11 juzuk kan, yang mana kalau nak semua perasan lah, 10 juzuk ni semua bertujuan sebagai suplemen. Kalau juzuk 1 tu khalifah kan, khalifah tu kita punya matlamat kan. So juzuk-juzuk lain ni sebagai suplemen untuk membantu kita menjadi khalifah yang terbaik kan. Allah memberi kita petunjuk nak jadi khalifah macam mana kan. Kalau kita bincangkan dalam soal ini kan, seorang khalifah kenalah seorang yang teguh kan, seorang yang Nisa, seorang khalifah perlulah seorang yang penyayang, seorang yang adil. Macam-macam lagi lah surah-surah semua. Seorang khalifah kalau surah Israel, seorang khalifah tu mesti dah jelas pendirian kan, iaitu berpegang teguh kepada kebenaran kan. Banyak lagi lah. Semua ni act sebagai suplemen untuk kita menjadi khalifah yang baik kan. Jadi semestinya sepatutnya lah kita tak ada sifat untuk malas berjuang kan. Sama juga kita buat program banyak kan. Kita buat program banyak, kita buat kuliah waktu Ramadan kan. Kalau waktu SEM nanti kita macam-macam program lah. Kita ada buat daurah, kita ada buat KB, kita ada berupaya macam-macam lah kan. Tapi orang dah ajak, peluang dah terbuka kan. Program-program mendekatkan diri kepada Allah dah berlambak-lambak. Tapi kalau kita tak nak, kita yang tak nak join, ingatlah amalan Allah ni. Ingatlah amalan Allah dalam ayat 24 ni kan. Kalaulah kamu lebih suka apa yang kamu kerjakan kat rumah kan, kalaulah kamu lebih suka relax, kalaulah kamu suka apa-apa lah yang lebih kamu sayangi daripada Allah tu sendiri, tunggulah akan pembalasan Allah. Okay. Sepatutnya bila Allah cerita kan, kita kena terasa. Aku pun bila aku prepare untuk pagi ni, bila aku baca aku rasa macam kena ketuk-ketuk kan, aku ni kalau sebelum ni aku rasa terpaksa nak kena kasih kuliah ni, bila aku baca ni, aku rasa sendiri rasa terasa lah. Sepatutnya yang dengar ni kena sama-sama terasa kan. Kita di juzuk yang ke-11 kan. Sepatutnya bila kita tadarus kan, kita tilawah ke, tadarus dengan kawan kan, bila kita baca surah Taubah ni, kita kena rasa terasa lah. Kena rasa terasa sebab Allah tujukan ni untuk orang-orang yang tak nak berjuang demi agama dia. Okay. Itu surah Taubah kan. Seterusnya tengok lagi surah Taubah. Okey. Ni sambungan tadi lah. Sambungan kepada orang-orang munafik yang malas berjuang. Pada masa yang sama, teguran daripada Allah kepada diri kita sendiri lah. Kita yang kalau malas nak solat Jumaat ke, malas nak pergi kuliah ke kan, malas nak pergi program ke, malas nak pergi daurah ke, malas nak buat benda-benda yang mendekatkan diri pada jalan Allah, Allah menegur kan. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ayat yang 38, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu kan? Adakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia tu hanyalah sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat.
38. Kemudian Allah sambung lagi, jika kamu tidak berangkat kan, kalau kita malas sangat, nak pergi memperjuangkan agama Allah ni, ingatlah ancaman Allah. Jika kamu tidak berangkat, nescaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih, dan kamu menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Okay. Ini sebagai peringatan lah kepada diri kita, kita yang dah mempunyai kesedaran yang mana kewajipan menegakkan agama Allah tu sangatlah penting kan. Tapi kalau kita ada benda-benda lain yang lebih kita sayangi daripada tujuan kita, daripada matlamat kita ni, kita ingatlah macam-macam Allah. Ni sebuah sedikit lah yang ayat-ayat yang penting lah. Kalau kita tadabbur nanti boleh masa lah, sambil kita tadabbur balik dari awal sampai habis, semuanya menceritakan tentang teguran Allah, amaran Allah dan taubat. Okay. Dan bila cerita pasal taubat ni, tak semestinya bertaubat tu bermakna menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan kan. Dan taubat yang Allah masukkan dalam surat taubat ni adalah taubat daripada kemalasan kita untuk berjuang demi agama Allah kan. Allah nak menegur kita, buat duit banyak tapi pergi program tak nak kan. Dapat alamat banyak tapi sumberkan sikit je untuk agama Allah kan. Yang lebihnya buat benda-benda lain lah kan. Taubat inilah yang Allah masukkan dalam surat taubat ni, iaitu taubat daripada kemalasan untuk berjuang demi agama Allah. Okey, nampak? Jadi walaupun seberat mana lah, selama mana kita rasa malas, selama mana kita terpesong daripada jalan Allah yang sebenar ni kan, selama mana pun, sebanyak mana dosa kita, sebanyak mana kita tersasar daripada jalan yang benar ni, ingatlah yang mana Allah tu maha menerima taubat. Jadi jangan rasa down lah, jangan rasa down. Bahkan yang paling penting kita kena ada rasa kesedaran. Tengok surat Taubah ayat yang ke-104 kan. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, bahawa Allah yang maha menerima taubat. Allah lah yang maha menerima taubat. Kenapa Allah kaitkan kat situ Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat. Allah kaitkan taubat di sini dengan zakat. Sebab apa? Sebab zakat ni sekarang bulan Ramadan bayar zakat fitrah. Ingat zakat ni kita memperbelanjakan harta kita pada jalan Allah. Nampak? So Allah nak kita mengorbankan harta kita, apa yang kita ada lah, masa kita, kudrat kita, harta kita lah. Kalau zakat ni harta lah, harta pada jalan Allah. Dan bertaubatlah dan manfaatkanlah apa yang kamu miliki pada jalan Allah. Dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Okey, insyaAllah tu surat Taubah. Dan insyaAllah surat Taubah ni merangkumi juzuk yang ke-11, merangkumi surat Taubah, surah Yunus dan surah Hud dan, iaitu 5 ayat yang terawal dalam surah Hud. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi tentang surah Yunus kan. Dan kita akan kaitkan apa kaitan surah Al-Anfal, surah Taubah dan surah Yunus. Ada kaitan ni semua ni. Allah tak suka hati kan. Okay. Kalau kita tengok dalam surah Al-Anfal ni dan juga surah Taubah, antara tema dia adalah tema bertawakal kan. Sama ada kamu ada kekuatan ke, kamu tak ada kekuatan ke, sama ada kamu berjuang berbisai ke kan? Yang penting kena bertawakal kan. Keperluan untuk bertawakal. Okay. Apa yang berlaku jika kita tak bertawakal kan? Contohnya Azam ambil fizik kan. Azam ambil fizik kan. Fizik B dah study pagi petang semalam. Study sungguh-sungguh lah kan? Dah bertawakal kepada Allah, dah berserah. Tapi bila result keluar, keputusan tak seperti yang dijangkakan kan? Agak-agak apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan Azim lakukan? Agak buat saja lebih lah. Itu yang sedang. Kalau saja lebih tu bagus lah. Tapi yang Allah nak menegur kat sini kan, bila kita bertawakal kan, tapi result yang kita expect tu tak seperti yang kita expect kan. Allah nak kita beriman kepada Allah dan kepada Allah. So jadinya dalam surah Yunus ni tema dia ialah
Allah menekankan rukun iman yang keenam, iaitu keimanan terhadap qada dan qadar Allah. Kalau kita dah bertawakal, tapi tawakal tapi tak beriman kepada qada dan qadar Allah, tak sesuai lah, tak make sense kan. Bertawakal berserah kan, tapi bila kita berserah, kita tak dapat apa yang kita nak, kita rasa down, kita rasa nak buat something yang unexpected kan. Jadi kita tak beriman kepada qada dan qadar Allah. Okey, contoh surah Yunus ni, dia surah Makkiyah dan dia diturunkan okay. Surah Yunus ni dia ada kisah, ada dua kisah, kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Yunus. Yang menariknya, kenapa dinamakan surah Yunus? Walaupun dalam surah ni Nabi Yunus, nama Nabi Yunus tak disebutkan pun. Nama Nabi Yunus dalam surah-surah dia lagi banyak kan. Even Nabi Yunus disebut sekali je, tapi bukan Nabi Yunus. Allah menyebut kaum Nabi Yunus. So Allah menggunakan nama Nabi Yunus tu untuk merefer kepada kaum dia. Nampak? Tu nanti kita akan bincang lah kenapa. Okay, sebelum tu kita balik tadi pada tema dia, iaitu tema beriman kepada qada dan qadar Allah kan. Iman kepada qada dan qadar Allah. Okay. Sebelum tu kita rujuk buku dulu. Antara poin-poin yang dibangkitkan oleh penulis aku rasa poin-poin yang dibangkitkan ni sedikit sebanyak pernah dua lega-lega dalam fikiran kita kan. Sebab aku pun banyak tanya-tanya malah ni kan, banyak tanya-tanya. Surah Yunus ni dia bertujuan untuk counter bagi orang-orang yang mempunyai persoalan-persoalan dan keraguan, iaitu persoalan-persoalan dan keraguan tentang apa. Ada penulis kat sini cerita tentang ada 6 perkara lain. Persoalannya ialah adakah manusia ini dipaksa atau disuruh untuk memilih? So kita ni diberi pilihan untuk memilih ataupun kita dipaksa kan? Contohnya ada banyak-banyak agama kan, kita memang dipaksa untuk terima Islam atau kita diberi pilihan untuk memilih agama lain. Contoh ya. Okay. Yang kedua, mengapa Allah bagi hidayah kepada seseorang untuk beriman yang tidak memberi kepada orang lain? Allah kasih hidayah kepada sesetengah orang untuk beriman, tapi orang lain Allah tak kasih hidayah. Okay. Kenapa? Yang ketiga, mengapa Allah menyelamatkan si fulan dan membiarkan yang lain kan? Allah menyelamatkan seseorang ni daripada kejahilan, daripada kesesatan, daripada api neraka, dan Allah membiarkan sesat golongan yang lain. Kenapa? Kemudian Allah menciptakan kita semua dan dia mengetahui apa yang kita lakukan kan? Dia memberi ketentuan terhadap apa yang telah diciptakan. Jadi kenapa dia menghisap pada hari kiamat? Maksudnya apa yang kita buat ni Allah tentukan, tapi kenapa end up Allah yang akan memberi hisap? Adil ke tak dalam? Okay. Yang kelima, Allah telah menentukan kepada manusia bahawa mereka tidak mendapat hidayah. Lalu kenapa harus beribadah kepadanya kan? Allah menentukan siapa yang dapat hidayah ataupun tidak kan? Allah yang berhak memberi hidayah kan? Kita menyampaikan Allah membuat memberi hidayah kan? Tapi kenapa Allah mewajibkan semua orang untuk beribadah? Yang keenam, jika memang Allah Ta'ala telah menentukan bahawa jika kita termasuk ahli syurga atau ahli neraka, maka untuk apa kita beramal kan? Maknanya Allah dah menentukan yang ni ahli neraka, yang ni ahli syurga kan? Tapi kenapa Allah masih mewajibkan antara kita untuk beramal? Jadi persoalan-persoalan ni kalau tak semua pun tak bisa disatu lah. Pernah bermain di fikiran kita? Pernah tak? Nak? InsyaAllah pernah tahu tak? Mendalami pun aku dah lama fikir sebenarnya, tapi malas nak malas nak debatkan lebih banyak lah. Sebab apa? Sebab ni kita guna kan. Okay. Yunus Jadi bila kita tengok kan, dalam persoalan-persoalan ni kan, mungkin ada antara kita yang beranggapan persoalan-persoalan ni menunjukkan bahawa Allah itu zalim kan. Na'udzubillah min zalik lah. Agak kan tak ada antara kita yang beranggapan sedemikian lah. Tapi hakikatnya persoalan-persoalan ni timbul zaman Rasulullah dulu kan. Sebab itulah turunnya surah Yunus ni. Okay. Jadi adakah Allah itu zalim kan? Adakah Allah itu zalim? Okay.
ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Hak iaitu jalan kebenaran. So bila kita kena ingat yang apa yang Allah tentukan untuk kita itu adalah jalan-jalan kebenaran. Jalan-jalan kebenaran. Macam surah Al-Baqarah apa? La ikraha fid din. Jadi pasal untuk beragama. Memang tak ada pasal untuk beragama, tapi sesungguhnya jalan yang benar tu telah jelas. Jalan yang benar tu telah jelas. Jadi kalaulah kita memanfaatkan akal fikiran kita yang betul kan, tak sepatutnya lah kita memilih jalan-jalan kemungkaran. Jalan-jalan orang-orang yang malas untuk memperjuangkan agama Islam, macam surah Taubah tadi kan. Jadi dalam surah Yunus ni paling banyak menceritakan tentang hak kebenaran kan. Ada, kalau kat sini tulis ada 23 kali kan, yang mana paling banyak Allah menceritakan tentang kebenaran. Jadi bila Allah menyuruh kita buat sesuatu, itu adalah kebenaran yang mesti kita pilih kan. Mesti kita pilih kan. Jadi kalau kita tak pilih kebenaran, adakah Allah menzalimi kita? Bahkan kita lah yang menzalimi diri sendiri kan. Kalau dengan ada 6 persoalan kan. Ada 6 persoalan. Dari mana datangnya timbulnya persoalan-persoalan ni? Ini Allah ceritakan dalam surah Yunus ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya akan pertemuan dengan Allah dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, mereka itu tempat ini ialah neraka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Okay. Dalam surah Yunus ayat 7 hingga 8 ni Allah menceritakan bagaimana manusia-manusia yang telah tenteram, yang rasa hidup dia telah dapat apa yang diinginkan dan dia nak teruskan dalam kehidupan itu kan, macam orang kafir kan. Orang kafir Mekah kita tahu kan, mereka dah seronok dalam hidup dia kan. Mereka ada kedudukan, mereka ada harta kan. Dan bila datang Islam, mereka tahu yang Muhammad tu membawa kebenaran, tapi mereka tak nak terima kebenaran sebab apa? Sebab mereka takut ekonomi mereka terjejas, mereka takut kedudukan mereka terjejas, mereka tak nak membelanjakan harta pada jalan Allah. Sebab tu Allah kecam mereka. Sebab tu Allah kecam mereka. Sama juga persoalan-persoalan tadi timbul sebabnya orang-orang ketika tu dia telah selalu tenteram, selalu selesa dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak mahu menerima kebenaran sebab mereka tahu kalau mereka tiba kebenaran ni, mereka banyak kerja, kena pergi berperang, kena membelanjakan harta berjalan Allah kan. Macam jadi sama ada kita sedar atau tak, situasi inilah yang kita berdepan pada hari ini kan. Yang mana kita hari ini terlalu selesa dengan apa yang kita miliki kan. Baik lawan banyak, boleh cuti, boleh jalan-jalan pergi US kan. Even kalau ada skill ni boleh pergi Europe, boleh pergi Turki, macam-macam lah. Boleh berjalan-jalan kan, boleh berjalan-jalan. Tapi bila dipanggil untuk berjuang demi agama Allah, kita banyak pula persoalan. Dan persoalan-persoalan inilah yang timbul kan. 6 persoalan ni yang timbul bila diajak untuk berjuang pada agama Allah, tapi kita tak nak. Bahkan kita menimbulkan persoalan-persoalan yang tak sepatutnya. Okay. Jadi untuk seseorang, orang umat Islam yang taat, persoalan-persoalan ni tak seharusnya timbul lah. Sebab apa? Beriman kepada qada dan qadar Allah, yang mana bila kita bertawakal, sepatutnya kita yakin yang ada hikmah sebalik apa yang Allah tentukan. Sama ada hikmah tu kita tahu ataupun tidak kan. Jadi kalau kita solat kan, kita tahu lah. Kalau kita sekarang ni memang kita tahu solat tu hikmahnya apa. Adalah apa tu, fadilat dari segi kesihatan kan. Memang ada betul. Tapi zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi dulu, diorang tak tahu kan. Tak ada sains waktu tu kan. Diorang tak tahu. Yang mereka tahu cuma taat kepada Allah kan. Jadi bila kita bertawakal kan, kita kena yakin yang hikmah tu ada, walaupun kita nampak. Walaupun kita tak nampak, kita kena yakin hikmah tu ada. Jadi bila Allah suruh buat sesuatu, buatlah, taatlah. Jangan banyak soal. Jangan banyak soal. Kalau Allah suruh belanja harta. Kalau Allah suruh belanja apa, kudrat, masa tu agama Allah, sumbangkan. Jangan banyak soal. Sebab itu adalah asas Islam. Islam tu arti dia apa? Berserah kan. Jadi kita berserah kepada Allah. Allah suruh buat je. Jangan banyak soal. Nampak? Okay. Kemudian tengok surah Yunus ayat yang ke-44.
Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Okay, nampak? Orang-orang yang menimbulkan persoalan-persoalan ini tadi, sebenarnya mereka tak taat kan? Dan mereka mengatakan yang Allah terzalim. Pada hakikatnya mereka manusia itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri, sebab mereka tidak mahu menerima kebenaran kan? Nampak? Okay. Saya Bersyukuri. Hijau alma. Kalau kita tengok kan, yang cerita tadi dalam surah Yunus ni dia ada dua kisah Nabi kan, iaitu kisah Nabi Musa dan kisah kaum Yunus kan. Okay. Apa persamaan kisah Fir'aun dengan kaum Yunus? Kalau kita tengok dua-dua ni pada awalnya lah, mereka adalah kaum-kaum yang ingkar kan, pada yang ingkar dengan seruan Nabi-Nabi mereka kan. Kalau kita tengok surah Yunus ayat yang ke-90 kan, ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90 ni tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dan kami selamatkan Bani Israel mengatasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikut mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Waktu tu Bani Israel dah mengatasi laut kan, Laut Merah kan. Laut Merah kan. Kemudian ikutlah Fir'aun dengan tentera dia dengan orang tak beriman kan. Okay. Waktu Allah tutup Lautan Merah, Allah tutup jalan kat tengah, waktu tu barulah orang-orang Fir'aun tu nak beriman, nak mengakui keesaan Allah, nak mengakui risalah yang dibawakan oleh Nabi Musa kan. Waktu tu lah dia katakan ni aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel ni kan? Dan aku termasuk orang Islam. Tapi waktu tu Allah dah tak terima dia punya penyaksiannya, dah tak terima penyaksiannya. So kalau kita fikir-fikir tadi kan, kalau orang yang tak taat ni dia akan mempertikaikan kan. Orang Fir'aun dengan orang-orang dengan tentera dia dah bertaubat tu, dah beriman kepada Allah kan, dah mengakui kisah Allah. Asal Allah still nak mengazab mereka kan? Adakah Allah yang zalim? Kalau orang yang tak taat, dia akan menimbulkan persoalan sedemikian kan? Tapi apa yang Allah katakan? Allah katakan dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 91, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah derhaka sejak dahulu lagi. Nampak? Mereka dulu derhaka, dan bila dah nak mati baru mereka nak beriman kan? Mereka nak beriman. Kemudian Allah tolak keimanan mereka sehingga mereka diazab. Itu Fir'aun dengan tentera dia. Kalau kita tengok Nabi Yunus dengan kaum dia, Allah ceritakan dalam ayat yang ke-98. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri itu yang beriman, bila imannya itu memanfaatkan kepadanya selain kaum Nabi Yunus. Okey. Ketika mereka, iaitu kaum Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nampak? Kaum Nabi Yunus juga pernah diazab kan? Pernah diazab kan? Tapi bila mereka diazab, mereka terus beriman dan Allah terima kepada mereka. Allah kurniakan mereka syurga serta kesenangan sampai ke akhir hayat. Nampak beza dia? Orang Fir'aun dengan tentera dia, bila mereka beriman, Allah azab kan? Orang Nabi Yunus ni dengan kaum dia, bila mereka beriman, Allah terima keimanan dan Allah berikan mereka kesenangan sampai ke akhirat kelak. Berbeza, nampak? Jadi kalau orang-orang yang tak taat,
yang tak beriman kepada Allah dan kepada Allah, dia akan berkata Allah ni zalim. Kalau Nabi Yunus bagi can, Fir'aun dengan tentera dia tak bagi can kan? Mana ada? Tak ada lah. Jadi soalan ni, kalau kita ni orang yang taat kan, orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Allah, kita kena tahu lah yang mana bila Allah tetapkan sesuatu tu ada hikmah dia. Kalau kita tengok tadi dalam ayat ke-91 kan, 91 Allah kata, mengapa sekarang baru kamu nak beriman kan? Sebab apa? Sebab Allah tahu kalau Allah selamatkan Fir'aun dengan penduduk dia, dengan tentera-tentera dia, mereka akan kembali kufur. Mereka akan kembali kufur. Kalau Allah tahu yang kaum Yunus tu, bila diberi peluang untuk beriman, mereka akan betul-betul beriman, mereka akan betul-betul berpegang kepada nama Allah sampai ke akhir ayat ini. Allah tahu, nampak? Sebab itulah pentingnya kita bersangka baik, bertawakal dan beriman kepada Allah dan kepada Allah. Setiap apa yang Allah tentukan ada hikmah ni, sama ada kita nampak ataupun tidak. Nampak? Okay. Sama juga dalam okay, dalam ayat yang ke-12, dalam ayat yang ke-12 ini teguran untuk kita. Dan apabila manusia ditipu bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Ini teguran Allah bagi kita kalau kita nak exam kan, final exam. Kalau dulu kita SPM kan, kita SPM solat wajib yang banyak, belajar kecukupan yang banyak. Atau dulu SPM ada ustaz pesan baca surah Al-Qalam, baca surah Al-Qalam, baca surah Al-Rahman yang banyak kan. Semoga Allah pemudahkan kan. Waktu sebelum exam kan, waktu tengah susah, waktu tu lah baru kita nak ingat Allah kan. Lepas tu bila Allah dah tarik kesusahan pada kita, Allah kasih kita keputusan yang cemerlang, kita kembali sesat kan. Kita tinggalkan ibadah-ibadah yang kita tinggalkan kan, yang pernah kita lakukan. Jadi ni berbalik pada pada ni lah, peristiwa Fir'aun tadi kan. Yang mana bila Fir'aun berdoa, bila Fir'aun beriman, Allah tolak keimanan. Sebab apa? Allah tahu konsekuen bila Allah selamatkan dia. Sama juga bila kita buat something ni, dan bila kita berusaha, kita berdoa untuk mencapai sesuatu, Allah tahu apa yang akan kita lakukan selepas tu. Contohnya macam kita cerita tadi lah, kita berdoa kepada Allah untuk Allah tarik kita punya musibahan, Allah tarik kesusahan yang kita alami kan. Kalaulah Allah tarik betul-betul, maknanya Allah memberi kita kesenangan kan, itu adalah baik untuk kita kan. Tapi kalau Allah tak tarik kesusahan yang kita alami itu adalah terbaik untuk kita. Sebab apa? Sebab Allah tahu kalau Allah tarik, kau akan lupa daratan, kau akan lupa kepada Allah, kau akan terus hanyut dengan kesenangan yang aku berikan. Nampak? Pentingnya bersangka baik kepada Allah, pentingnya beriman kepada Allah dan kepada Allah. Okey, nampak? Jadi jangan nampak kenapa dinamakan surah Yunus. Walaupun nama Nabi Yunus tak ada, tapi main point Allah nak kita mengambil pelajaran, Allah nak kita mencontohi kaum Yunus, iaitu mereka bila mereka beriman, bila mereka mendapat ajaran Allah, mereka betul-betul beriman sampai ke akhir hayat. Mereka tak berbalik pada kemungkaran. Sepatutnya kita jadi macam kaum Nabi Yunus lah. Sebab jadi main point yang diceritakan dalam surah Yunus ni, pentingnya kita bertawakal, bukan saja bertawakal, bahkan kena yakin setiap apa yang Allah tentukan ada hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tidak. Pentingnya kita beriman kepada Allah dan kepada Allah. Okay. Selebih apa tu, sebahagian juzuk yang ke-11 ni adalah ayat 1 hingga 51. 1 hingga 5 surah Hud. InsyaAllah surah Hud ni kita akan bincangkan dalam juzuk yang ke-12. Jadi setakat juzuk yang ke-10 ni, iaitu surah Taubah dan surah Yunus kan, jangankan masing-masing dapat mengambil pelajaran lah. Di mana Allah menegur orang munafik tu, supaya mereka jangan jadi malas kan, jangan banyak alasan nak memperjuangkan agama Allah kan. Kelak mereka akan diazab kan. Ini ancaman yang keras kan. Bila kita dengar, sepatutnya kita kena rasa terpukul juga. Yang mana dalam surah Yunus tu, temanya adalah bertawakal. Bertawakal
bukan saja bertawakal, beriman pada qada dan qadar Allah. Okey. Maaf ambil masa lama sikit. Sebab ni wah, penting. InsyaAllah. Kalau tak ada beberapa soalan, InsyaAllah kita sambung lagi dalam edisi yang akan datang. InsyaAllah juzuk 12 malam ni. Dan besok kita akan sambung juzuk 13. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.